Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemilik aplikasi 3.0, okey 3.0 dan yang belum berdaftar boleh daftar sekarang. Okey, mana yang dah daftar boleh tonton video ni. Okey, saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan bagaimana nak gunakan aplikasi 3.0 ni sebab 3.0 ni lebih advance dan juga lebih menarik. Okey. Jadi dekat sini saya akan share secara terbuka, tuan-tuan boleh tengok macam mana app saya berfungsi. Alright, jadi untuk login macam biasa, untuk premium saya dah tahu macam mana login. Okey, seterusnya adalah saya tunjuk dekat atas ni dia ada soalan solar. Okey, soalan-soalan ni tuan-tuan boleh tengoklah, ni antara soalan-soalan yang biasa orang tanya dan kita ada buat video dan juga melalui post lah. Okey, dan ni tuan-tuan boleh tengok sendiri, yang dah daftar boleh tengok sendiri. Okey, ni nombor supplier, okey, page dan sebagainya lah dekat atas ni. Dan mana yang baru daftar boleh pergi ke saya pelajar baru dan saya ada terangkan, saya ada buat sedikit penerangan. Tuan-tuan boleh baca dulu sebelum nak mulakan belajar lah. Okey, dekat atas ni pun saya ada buat video. Okey, tuan-tuan boleh tengok dulu video penerangan tu. Okey, tanpa buang masa saya nak teruskan kepada kalkulator solar hybrid ataupun off grid. Okey, macam mana sistem yang kita buat ni berfungsi. Okey, dekat bawah ni tuan-tuan boleh tengok juga dia ada video penerangan secara manual. Yang tuan-tuan nak belajar cara calculation secara manual boleh tengok video part by part dan boleh download modul dan sebagainya lah kat bawah ni. Okey, jadi hari ni saya akan explain tentang bagaimana nak guna dia punya pengiraan dulu. Okey. Right, jadi yang pertama sekali tuan-tuan boleh tengok dekat sini unit untuk load okey, unit untuk barang apa-apa barang lah. Okey, contohnya macam lampu ke kipas ke terpulang, tuan-tuan boleh isi saja dekat sini. Contoh dekat sini kita letaklah 10 unit lampu. Okey, dan besar lebih kurang dalam mungkin dalam 30 watt, okey, dan jam lebih kurang dalam 8 jam. Okey, contohlah kita letak 8 jam. Okey, dan kita kira lah. Okey. Right, jadi dah dapat macam gini, tuan-tuan terus pergi dekat pengiraan inverter pula. Okey, dekat sini kita dah dapat sesiap, tekan saja kira, button kira. Okey, dia akan tunjuk terus, ini sebab format 3.0 ni kita ada tunjuk format bergambar. Jadi kat sini kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia akan keluarkan gambaran untuk sampel lah, maksudnya sampel inverter yang tuan-tuan boleh beli. Ni contohnya saiz 500 watt. Okey, dia terus bagi tahu inverter tu saiz apa yang sesuai. Okey, panel sesuai apa, dia akan bagi tahu terus. Okey, tuan-tuan terus saja masuk ke pengiraan bateri. Okey, dekat sini tuan-tuan hanya perlu pilih bateri Okey, kalau macam ni contohlah kita punya beban ni 2400 watt. Jadi saya sajalah bateri besar. Saya bagi banyak contoh bateri-bateri, sampel bateri yang tuan-tuan boleh pilih. Ni antara bateri yang boleh didapatkan kat kedai lah. Okey, ni saya ambil yang ada stok. Okey, yang memang dijual dekat market lah, yang senang tuan-tuan dapatkan. Jadi tuan-tuan hanya pilih saja tuan-tuan nak saiz yang mana. Okey, contohlah dekat sini saya pilih saiz 40Ah. Okey, dia akan auto calculate semua sekali. Okey, dia akan calculate dan kat sini kalau tuan-tuan tengok ada 6 unit bateri. Okey, jadi tuan-tuan pilih saiz 12 volt 40 ni, dia kena perlu 6 biji bateri. Okey, dan disambungan sambungan bateri adalah secara selari sahaja. Okey, kat sini dia bagi tahu sambungan bateri tu macam mana untuk bateri ni. Okey, 6 unit bateri. Jadi seterusnya tuan-tuan tekan pengiraan pump solar pula. Pun tuan-tuan boleh pilih pump solar. Contoh saya pilih kat sini 100 watt. Ada pilihan gambar. Okey, dekat sini. Alright, jadi dekat sini dia akan tunjuk 7 unit panel. Okey, 7 unit panel dan juga berapa panel 100 watt dan juga penyambungan pump solar pun dia akan bagi tahu secara auto. Dia akan secara bertulis Okey, kita yang untuk 3.0 ni lebih best sebabnya dia format bertulis dan juga bergambar. Jadi contoh senang boleh baca. Jawapan yang dibagi pun bukan sekadar nombor dan sebagainya, dia bertulis. Jadi memang best lah, sambil kita buat kerja sambil kita boleh baca. Right, seterusnya terus pergi ke pengiraan solar charge controller. Okey, solar charge controller ni pula just sama juga, tuan-tuan boleh pilih solar charge controller yang macam mana tuan nak pakai. Kita ada MPPT, ada PWM biasa. Okey, kita boleh pilih. Contohlah saya ambil solar charge controller biasa ni. Okey, kita tekan kat sini dan tuan-tuan akan jumpalah. Okey, tuan-tuan akan jumpa yang sesuai lah untuk solar charge controller. Alright. Jadi sangat senang untuk panel ni. Okey, dia tak sesuai lah. Okey, kalau macam ni kan, dia tak sesuai sebab panel tu 7 keping secara selari. Jadi 6.6 kali 7 dia takkan dapat. Alright, jadi tak sesuai. Tuan-tuan kena cari solar charge controller yang lebih besar. Okey, lebih besar sebabnya sambungannya sangat ni. Kalau macam gini tuan-tuan boleh undur balik. Okey, boleh undur balik dan mungkin ambil panel lebih besar lagi sikit. Okey, macam ni saya terus masuk dekat sini, saya ambil panel yang lebih besar lagi sikit.
Okey, dekat sini kita dah akan unit panel 2 keping. Okey, saya akan terus masuk ke switch controller. Cuba saya ambil yang ini. Okey, dekat sini maknanya mesh. Okey, maknanya sesuai. Maknanya switch controller panel kita kena guna 310 watt jadi 2 keping. Alright, jadi dekat sini dia masih lagi mesh lah. Okey, maksudnya sesuai. Pastikan tuan-tuan pilih switch controller tu sampai dia sesuai. Maknanya dia ni auto, dia akan auto untuk calculate tuan-tuan punya switch controller, panel, semua secara auto. Jadi sangat mudah dan juga sangat faham. Bila ada yang tidak sesuai, tuan-tuan kena undur balik, tuan-tuan kena cari panel sesuai. Sebab ni kadang-kadang dia tak sesuai. Okey, jadi kat sini kita dapatlah switch controller jenis macam ini. Dan switch controller jenis macam ini boleh dapat dan dengan sangat mudah lah. Alright, jadi tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okey. Jadi itu untuk solar off grid. Okey, saya cuba try dekat on grid. Okey, on grid. Okey, ini adalah untuk pengiraan bil elektrik Okey, bil elektrik. Okey, jadi dekat sini kalau tuan-tuan tengok contohlah dekat sini kadar ini bergantung kepada bil sebenarnya, bergantung pada bil. Okey, bergantung pada bil elektrik. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Contoh rate saya taruh bil saya RM240 sebulan. Okey, contohlah bil sebulan 240. Rate lebih kurang dalam, kalau yang 300 kW ke atas biasanya 0.5 sen. Okey, 0.51 6 sen contohnya lah Okey, ni rate sekarang lah, yang terkini lah. Okey, bil bulanan terkini. Okey, maksud saya masalah ini kilowatt Okey, kilowatt ni lebih kurang 580 kilowatt. Okey, dan ni lah bil terkini iaitu RM240 sebulan. Ni bil trade lah. Okey, jadi kena masukkan 3 maklumat ni dulu. Okey, 3 maklumat ni dulu. Okey, yang atas ni adalah kilowatt kilowatt sebulan tu berapa kilowatt kita pakai. Macam ni lah, rate ni 301 hingga 600 kilowatt. Okey, ni kita dah guna 580, jadi kita punya cas 51 sen lah. Okey, rate TMB kita 51 sen dan juga bil bulanan kita RM240 contoh. Okey, ni saya bagi contoh, tuan-tuan boleh tengok dekat bil rate tuan-tuan lah untuk lebih detail. Okey, jadi saya pilih panel kat sini 310 watt. Okey, saya pilih 310 watt dan kita akan dapat dekat sini lebih kurang dalam 5 panel. Dan untuk inverter pula kita pilih contohlah, kita pilih 1000 watt punya inverter. Okey, 1000 watt punya inverter. Okey, dia akan dapat lebih kurang dalam 3 hingga 4 keping panel. Okey, untuk penyambungan panel ni. Jadi sangat senang lah ini untuk pengiraan untuk yang nak reduce bill lebih kurang 30% daripada bill TMB lah. Okey, jadi ini untuk penggunaan on grid, right? Jadi untuk yang nak lebih faham boleh tekan dekat video. Okey, saya ada buat video dan saya ada buat modul. Sebab ini adalah auto calculation. Auto calculation ni hanya untuk bila tuan-tuan akan faham bila tuan-tuan tengok video dulu. Okey, tak kisahlah sama ada calculator hybrid ataupun on grid, mesti tengok modul secara manual dulu. Habiskan video part 1 hingga part 4 ni, part keempat ni habiskan dulu, baru gunakan auto calculation sebab supaya tuan-tuan lebih faham lah. Okey, dan banyak lagi function-function dia, calculator DC, calculator ROI dan sebagainya. Okey, project alternatif, water pump sebagainya. Okey, komponen asas ni pun tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh baca dekat sini. Okey, ni saya explain tentang fungsi-fungsi inverter. Okey, bateri, mana yang tak faham, panel dan sebagainya, macam mana dia bekerja, tuan-tuan boleh baca. Okey, kat sini pun kita ada e-book. Okey, saya ada sediakan lebih kurang dalam 4 e-book. Okey, dah boleh tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 e-book, maafkan saya, 5 e-book saya sediakan. Tuan-tuan boleh download semua sekali. Okey, dan kita ada video pemasangan. Okey, saya ada banyak video. Saya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 video yang saya sediakan untuk pendawaian dan juga pemasangan. Okey, saya ada beli barang daripada China. Okey, saya ada buat untuk sesiri dan selari. Okey, kalau tuan-tuan yang tak faham untuk sambungan sesiri selari, kita pun ada sediakan app untuk senang format dia. Okey, dan juga itulah. Okey, itu sahaja. Alright, jadi semuanya berasaskan sistem solar kat dalam ni. Jadi tuan-tuan boleh study dan juga gunakanlah. Alright, jadi itu sahaja. Assalamualaikum dan salam tenaga hijau.